Bilang مبطلات الصلاة ويبطل الصلاة الكلام عمدا ولو بحرفين وناسيا إن كثر ويبطلها العمل الكثير كثلاث خطوات والأكل والشرب وانكشاف العورة إن لم تستر حالا ووقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل ويبطلها سبق الإمام بركنين فعليين وكذا التخلف بهما بغير عذر ولا تصح الصلاة خلف كافر وامرأة وخنثى. Lalu rojak. Mana Muhammad? Anak sebut Safinah kan? Tu tak kira sidang mana tadi. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Okey. Sambungan kepada perkara yang membatalkan solat. Perkara yang membatalkan solat. Last kita baca tu Kishaful Aurah. Tu. Wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin, maksudnya terkena najis, terjatuh najis, badan dia, pakaian dia ataupun tempat yang dia pijak ketika dia solat itu terkena najis, illam tulqa halan min ghairi hamlin, jika dia tidak buang dengan segera, min ghairi hamlin, tanpa menanggung ataupun memegang najis tersebut. Misal yang mudah ialah kita ada syal, rida, lepas tu ada najis terjatuh. Contoh sembahyang kat surau ni, contoh mudahnya cicak lah. Cicak ada kat atas siling tu, berak kena dia punya syal, dia pun perasan benda tu, terus dia buang. Dia kaiskan syal tu, jatuh tanpa dia memegang syal. Memegang ni maksudnya tanpa dia menanggung. Kalau dia pegang macam tu, itu menanggung lah. Syal tu sini, dia pegang macam ni. Kalau dia kaiskan terus, tanpa dia pegang, tanpa dia menanggung syal tu, itu tidak ada masalah, ya. Okey. Yang kita boleh buat macam tu kalau najis itu najis yang kering. Kalau najis basah, hantar buang pun tak boleh juga, sebab dia najis basah di sini, anna solah tabtul aydan bi hudutsin najasah ghil ma'fu anha. Yang pertama sekali, najis bukan najis yang dimaafkan. Kalau najis dimaafkan tidak ada masalah lah. Najis yang dimaafkan ke atas badan musalli. Najis yang dimaafkan pada badan ni darah yang sedikit. Tapi kalau bangkai macam semut, macam apa, tak dimaafkan. Ala badan musalli aw thawbihi wa illam yunahhiha qabla mudi aqallil tama'ninah. Sebelum berlalu, paling sedikit ialah sekadar waktu tama'ninah. Subhanallah tu. Fa innaha qabla dhalik ka'an kanat yabisah. Yabisah maksudnya apa? Kering, basah kan? Yabis basah ke kering? Jaf kering, yabis basah. Kering kot yabis tu. Yabis dengan jaf sama kot maksud? Macam mana ni? Angguk tadi geleng.
Dia kata sini, kalau najis tu kering, wa nafadha thawbahu halan, dia kaiskan cepat. Ha? Aw ratbatan wa alqaha bima waqa'at alaihi. Dia macam ni. Kalau najis tu kering, dia buat macam ni. Macam ni. Duduk. Jadi dia punya tak cicak tu kering kan. Tu buat macam tu. Buat macam tu okey. Tak ada masalah. Sebab dia tak menanggung, dia macam kibas kan lah. Okey, boleh. Ataupun najis tu basah, wa alqaha bima waqat alaihi halan, dan dia buang sekali dengan tempat yang kena najis basah tu. Maksudnya macam syal tadi ya. Kalau syal tadi kena najis basah, tai cicak tu masih basah, dia buang sekali dengan syal tu, itu pun tak ada masalah, sebab dia buang sekali dengan pakaian tu. Min ghairi qabat lahu wala haml, tanpa dia pegang macam tu ataupun haml. Qabat ni pegang lah. Faham? Jadi faham tak? Najis basah dia kena buang sekali dengan benda yang kena tu. Sebab kalau anta tak boleh pegang direct ke najis. Anta najis kering tu jatuh sini tak jejak, anta jentik, tak boleh sebab kena kat anda. Anta kena wa nafadha thawbahu. Nafadha ni macam ni. Itu kalau najis kering. Kalau najis basah, ratbah, najis basah, anda kena buang sekali benda yang terkena najis tu. Macam syal tu mudah, macam kopiah boleh, tapi baju tak boleh. Anda nak buang baju, anda nak buang baju mesti ada hamal, mesti ada qabat, mesti ada pegang baju yang jenis nak kena buka apa semua kan. Tak, susah lah, memang batal lah sembahyang tu. Dia di sini lam tabtul salatuhu. Falau nahaha biyadihi aw bi'udin fiha aw wada'a yadahu 'ala al-mawdi' najis mimma waqat 'alaihi batalat salatuhu. Jelas kan dia sebut. Kalau dia pegang dengan tangan dia sendiri ataupun kayu tu di kayu, lepas tu kena kat najis tu, itu pun tak boleh juga. Ataupun wada'a yadahu 'ala al-mawdi' najis, ataupun dia letakkan tangan dia atas tempat kena najis. Najis tu kat situ, dia letak kat tempat tu. Macam dia pegang najis juga batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Faham? Najis ni kalau bertindak pantas. Kalau najis kering senang, anta buang terus, okey. Tapi payahlah benda tu nak jadi. Maksudnya kalau benda tu dah terjadi kat anta, tiba-tiba cicak baru berak, takkan apa kering. Kelak-kelak tu mesti basah dulu. Betul tak? Anta pun nak kaiskan tu, anta perasan ke cicak tu? Kan? Mungkin tak perasan, bila dah lama perasan dah habis lah, batal lah. Takdir kata dia nampak depan dia ada cermin, dia nampak cicak jatuh, dia cepat-cepat ni, okey lah. Kena pula kawan sebelah batal sembahyang. Sebab apa? Sebab najis kat kena dia. Kalau dia cepat tepis, tak apa, kawan sebelah tu. Tak faham? Okey, boleh faham? Itu tentang najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, tidak ada masalah. Tamam. Okey, ada soalan tulis? Tak ada, kita terus. Wa yubtiluha sabqul imam bi ruknaini fi'liyaini. Batal sembahyang mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Dua rukun fi'li batal solat. Dua rukun fi'li batal solat kalau dahulu daripada imam. Wa kadza at-takhallufu bihima bighairi uzrin. Begitu juga dia lambat. Takhalluf ni terlewat daripada imam, terlambat daripada imam, dua rukun juga tanpa keuzuran. Tamam. Ada soalan kau selalu kat live Syafi'i? Ada soalan selalu? Kadang-kadang sekejap lagi ke akhir-akhir cek balik kalau ada. Okey, faham tak? Kalau anta ke depan daripada imam satu rukun, imam tengah imam baca Fatihah ataupun tengah berdiri lagi, makmum dah rokok, hukumnya apa? Hukumnya haram.
tapi tak batal solat. Hukumnya haram tapi tak batal solat. Terdahulu daripada imam satu rukun, hukumnya haram tapi tidak batal solat. Kalau dua rukun, hukumnya batal solat. Hukumnya batal solat. Contoh, imam masih berdiri baca surah ke baca Fatihah, dia dah rokok dan i'tidal. Dah dua rukun. Masuk je, nak masuk ke rukun yang ketiga, batal solat dia. Sebab apa? Sebab mendahului imam dua rukun. Mendahului imam ni mungkin jarang berlaku lah. Tapi rukun tu rukun fi'li, bukan rukun qawli. Rukun qawli ni mungkin anda tak tahu, kan? Contoh, imam baru baca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatuh, anta dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lah. Kan berapa rukun lah tu? Tahiyat satu, Allahumma salli ala Muhammad satu, dah dua. Kalau anta bagi salam memang batal lah. Sebab apa? Sebab anta keluar dulu dari imam, tak boleh. Takbir dengan salam tak boleh dulu dari imam. Itu memang batal lah, rukun qawli. Kalau Fatihah, imam tak baca Fatihah, anta dah baca habis dah, itu tak ada masalah. Sebab tu dia kata sini rukunain fi'liyain, dua rukun fi'li. Okey. Wa kadza atakhalluf bihima. Ni ambil apa ni? Ambil perhatian. Atakhalluf bihima ni ada pembahagian dia yang tu, siapa dia tu? Ni segi masalah ni. Masalah masbuk dengan muafiq ni. Tolong dengar elok-elok. Takhalluf bihima. Takhalluf bihima maksudnya apa? Takhalluf. Tadi bagi maksud ni. Kan ada terjemahan tu. Maksud takhalluf bihima. Luqman. Luqman ada seorang, tak ada dua orang dah. Apa yang maksud takhalluf bihima? Kita tengok yang Arab kan Melayu. Arab Melayu tak tahu. Melayu. Apa dia maksud? Tak tahu lah. At-takhalluf bihima maksudnya apa? Antum ni ada kat sini ke tak tahu kat sini ni? Tapi tempat lain. Apa? Tak dengar. Kuat sikit. Seandainya makmum lewat daripada imam dengan dua rukun fi'li tanpa keuzuran. Tidur ni nak tanya ni. Seperti belakang Allah. Okey. Begitu juga kalau makmum itu terlambat daripada imam dua rukun fi'li bi ghairi uzrin, tanpa keuzuran. Okey, macam ni. Sekarang ni kita ada dua, nak terang ni payah sikit. Kena ada whiteboard sebenarnya, tapi tak apa, kita terang. Okey, bila sebut dia ada, bila makmum ni ada dua, satu makmum masbuk, satu lagi muafiq. Masbuk dengan muafiq, bukan munafik. Muafiq. Masbuk tu makmum yang tidak ada masa yang cukup untuk baca Fatihah. Masa berdiri dia masuk, waktu yang dia ada antara dia takbir dengan makmum nak rokok, bukan makmum, imam nak rokok, waktu antara dia masuk Allahu Akbar dengan imam nak rokok tidak cukup untuk dia baca Fatihah sampai habis. Waktu tu bukan kesempatan pada dia, sebab kemungkinan ada orang dia masuk daripada awal tapi dia duduk kali elok-elok imam nak rokok, baru dia aku tak baca Fatihah lagi, baru dia nak baca. Orang ni masbuk atau tak masbuk? Masbuk tak? Tak. Walaupun dia tak cukup masa nak baca Fatihah, sebab masa dia cukup, cuma dia yang tak baca. Dia masuk dari awal lagi. Faham tak? Allahu Akbar. Okey, masuk Allahu Akbar dengan nak rokok nanti cukup tak Fatihah? Nak baca Fatihah cukup, cuma dia yang terlalai tak baca. Itu bukan masbuk. Okey. Orang yang masbuk ni hukumnya ialah dia tidak perlu habiskan Fatihah, dia wajib rokok. Itu secara asasnya macam tu. Walaupun ada banyak masalah lagi, masail yang berkaitan dengan masbuk ni, itu nanti kita baca. Tamam. Masbuk ni imam apa? Rokok, dia kena rokok. Kalau imam dia tak sempat rokok bersama imam, maksudnya dia nak rokok, tengok-tengok imam dah bangkit rokok, tak sempat, maka dia tak dapat rakaat tu. Tamam.
Sebab tu orang yang masbuk jangan baca a'udzubillah, jangan baca doa iftitah. Anda masuk lambat. Orang dah baca surah. Imam dah baca surah. Jangan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim masa nak baca Fatihah tu, dan jangan baca doa iftitah. Sebab apa? A'udzubillah dan doa iftitah adalah sunat. Sebab kalau anda, okey, contoh, anda masuk Allahu Akbar, imam tengah Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, surah famous imam-imam kat atas sekarang. Lepas tu dia pun, kalau dia baca a'udzubillah, berapa ayat dia dapat? Lebih kurang 3 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dengan a'udzubillah jadilah 4 ayat. Kalau dia tak baca a'udzubillah, mungkin dia dapat sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang ni kalau dia terbaca a'udzubillah, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan baca sampai maliki yaumiddin. Anta mesti kena sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab apa? Sebab anta kena ganti balik ya a'udzubillah anda baca tadi. Orang biasa yang tak baca a'udzubillah, bila maliki yaumiddin imam rukuk, dia rukuk. Tapi kalau orang yang baca a'udzubillah, imam rukuk, dia tak boleh rukuk lagi. Bukan tak boleh rukuk lagi, kena tambah lagi 1 ayat untuk ganti a'udzubillah. Sebab apa? Sebab kenapa anta baca a'udzubillah sedangkan benda tu sunat? Sekarang ni anta kena buat benda wajib. Faham tak? Jadi dia kena tambah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lepas tu terus rukuk bersama imam. Nasiblah kalau dapat, kalau tak dapat dia kena tambah rakaat nanti, sebab yang tu dikira tak dapat rakaat. Faham tak? Tu kena faham bab masbuk muwafiq. Sebab tu tak bagi masbuk. Tak apa, saya nak praktikkan masbuk ni Ustaz. Nak bagi tahu hukum hakam, masalahnya praktik tapi tak sah, macam mana? Tak mengaji, tak belajar. Faham? Tu ada perincian dia lagi tu. Adakah kalau dia terus rokok tanpa kalau dia terus rokok, anda tak ingat yang tu. Kalau dia tak tambahkan Fatihah dia sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus rokok macam tu, adakah sah atau tak sah, nanti kita tengok balik. Banyak persoalan ni kadang-kadang kena baca selalu sebab kita pun boleh terlupa. Okey, tentang muwafiq. Muwafiq tu yang pertama tadi masbuk. Muwafiq orang yang ada masa yang cukup untuk baca Fatihah. Masa yang cukup untuk baca Fatihah, macam hantar semayang daripada awal dengan imam, dapat takbiratul ula ma'al imam. Orang ni muwafiq. Okey, bila muwafiq dia dibenarkan untuk lambat daripada imam. Tetapi ada dua keadaan. Ada keuzuran ataupun tiada keuzuran. Kalau orang muwafiq, dia hukum dia wajib habiskan Fatihah. Tulis itu. Maksud orang muwafiq ialah orang yang ada masa yang cukup untuk baca Fatihah. Itu muwafiq. Itu maksud muwafiq. Orang yang ada masa yang cukup untuk baca Fatihah ketika berdiri lah. Masa imam masih berdiri, dia pun masih berdiri, dia ada masa cukup untuk baca Fatihah. Okey. Apa kewajipan dia ataupun apa keadaan dia, hukum dia? Hukum dia orang muwafiq mesti habiskan Fatihah. Orang muwafiq tak boleh rokok macam masbuk. Masbuk bila Fatihah tak habis, dia rokok. Lepas tu rokok dia yang tak habis tu macam mana? Imam akan tanggung. Fatihah dia yang tak habis tu imam akan tanggung dengan syarat. Ada syarat dia. Imam tu adalah imam yang sah semayang. Habis semayang, tengok imam tu batal. Ada masalah yang terbatal. Sebab ada batal solat imam yang kita tak batal. Contohnya imam tu ada hadas. Contoh imam semayang tak ambil wudu. Imam semayang tak ambil wudu, kita yang duduk belakang ni batal tak semayang? Kalau kita tak tahu. Kita tak tahu. Batal tak? Kita tak tahu dia ambil wudu ke tak? Batal tak? Tak batal. Tapi semayang antara yang masbuk tadi batal. Sebab apa? Sebab Fatihah tu dia tanggung. Tapi dia batal. Macam mana dia nak tanggung? Habis semayang, dia cakap, ana lupa ambil wudu. Kalau anda tak tahu daripada awal dan anda tak masbuk, semayang tak sah. Sebab hadas ni benda yang tersembunyi. Kita masa semayang kita tak tahu pun dia batal. Itu sah. Tak payah qada. Tak payah semayang sekali lagi. Tapi kalau anda yang masbuk, anda kena semayang balik. Sebab apa? Masbuk anda tadi Fatihah tu tak ditanggung oleh imam yang batal semayang. Okey. Kembali balik kepada muwafiq tadi.
Muafiq hukumnya ialah dia mesti habiskan Fatihah. Kalau dia lambat, kalau maksudnya imam dah rokok, dia tak habis lagi Fatihah, macam mana nak buat? Dia mesti habiskan juga. Cuma di sinilah ada pembahagian dia. Di sini ditulis tu bighari uzrin, tanpa uzur. Maksudnya makmum yang muafiq, dia wajib habiskan Fatihah, cuma dia ada dua keadaan. Satu keadaan orang yang ada keuzuran. Yang kedua, tiada keuzuran. Ada keuzuran dengan tiada keuzuran. Kita terbahagi makmum muafiq terbahagi ada dua. Satu yang ada keuzuran, satu yang tiada keuzuran. Tulislah. Makmum muafiq itu terbahagi pada dua. Yang ada keuzuran, yang tiada keuzuran. Yang pertama apa dia? Ada keuzuran. Kan ambil tiada keuzuran tu. Ambil yang kedua lah, sebab dia pendek sikit. Dalam kitab pun sebut tiada keuzuran. Okey, apa maksud uzur dengan tiada uzur ni? Uzur tu apa dia? Keuzuran, alasan lah kenapa dia lambat. Keuzuran ni contoh, imam macam cepat sangat. Imam dia baca Fatihah macam biasa. Makmum ni tak lambat, dia tak ada salah pun. Keuzuran ni maksudnya apa alasan dia untuk dia lambat? Saya tak ada salah apa pun. Kalau bukan salah makmum, salah imam, itu makmum tu ada keuzuran. Contohnya imam Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Okey. Makmum sempat baca Fatihah? Sempat? Tak sempat. Salah siapa? Salah imam ke salah makmum? Imam. Maksudnya makmum tu ada keuzuran. Okey, tapi kalau yang tiada keuzuran, maksudnya bila sebut tiada keuzuran, salah dia. Dia tak ada keuzuran pun untuk lambat. Yang tadi ada keuzuran. Sebab apa uzur tadi? Sebab imam macam cepat sangat. Yang tiada keuzuran ni, contoh tadi, imam baca Fatihah, imam baca surah panjang lagi. Dia tu yang ghalib tu dengar imam duk tengok cicak, duk tengok ekor, duk tengok ni kan. Tak baca Fatihah. Elok imam rokok baru nak baca. Ni tiada keuzuran. Faham tak? Ni tiada keuzuran. Orang ni tiada keuzuran untuk lambat. Maksudnya, kenapa nak kena lambat? Sepatutnya engkau boleh baca Fatihah daripada awal, tapi tak baca. Sebab apa tak baca? Terlalai. Lalai itu salah engkau. Itu tiada keuzuran. Itu maksud tiada keuzuran. Ni contohlah. Okey, orang yang tiada keuzuran ni, yang lalai ni, contoh kita buat lalai ni, dia dibenarkan untuk lambat 2 rukun je. Lambat 2 rukun je. Ni yang kita nak baca ni, wa kadza takhluf bihima ni. 2 rukun sahaja. Maksudnya dia semayang muafiq. Imam baca Fatihah, imam baca surah. Imam rokok, Allahu Akbar. Dia pun perasan, Allah, aku tak baca Fatihah lagi. Zafran. Kejut tu yang tidur tu. Lagi semayang tak kena pula. Faham? Dia baca Fatihah, baru nak baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tercepat-cepat, nak cepat. Okey, dia dibenarkan kena habiskan Fatihah dia dalam masa 2 rukun. Imam rokok, imam i'tidal, dah 2 rukun. Imam nak sujud, masih tak habis Fatihah, batal solat. Faham? Itu maksudnya ni. Kalau kata dia lambat daripada imam 2 rukun tanpa ada keuzuran. Ni tak ada keuzuran. Jadi dia benar 2 rukun je. Rokok, i'tidal. Nak sujud, masih Fatihah tak habis lagi, batal solat dia. Lepas tu nak buat macam mana? Tak bagi batal. 2 cara tak bagi batal. 2 cara tak mau batal solat tu. Yang pertama, mufaraqah, niat. Aku semayang seorang diri. Aku tak ikut imam. Okey, settle. Tak ada masalah, lambat semayang seorang-seorang. Aku keluar dari imam ni, aku berpisah dari imam ni. Kira mufaraqah lah, niatlah hati je lah. Tak payah nak kata kuat-kuat. Kuat-kuat batal lah. Okey. Yang kedua adalah dia tinggalkan Fatihah, dia terus sujud bersama imam tanpa ada rokok, tanpa ada i'tidal. Hukumnya ialah rakaat tu tiada. Dia kena tambah lagi 1 rakaat nanti. Faham tak? Rakaat tu dikira macam tak ada lah, sebab rokok tak ada. Rokok tak ada, i'tidal tak ada, tak cukup rukun. Kena tambah lagi nanti. Bila nak bagi salam, kena tambah 1 rakaat lagi. Dialah, imam tak payah. Faham? Itu kalau orang lambat. Sebab tu jangan lambat. Anta kena pastikan dulu, anta muafiq ke masbuk. Itu yang persoalan yang susah orang nak tahu tu.
Sebab tu suruh masuk awal-awal. Bila masuk awal senang. Okey, muafiq mesti habiskan Fatihah. Okey, itu tanpa keuzuran. Kalau dia ada keuzuran pula macam mana? Dia tak sebut sini. Kalau ada keuzuran pula macam mana? Kalau dia ada keuzuran. Kalau dia ada keuzuran. Apa macam contoh keuzuran tadi ya? Imam macam cepat sangat. Makmum ni baca, mungkin imam baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin, tapi dia baca cepat. Baca cepat sampai makmum tak sempat nak habiskan Fatihah. Faham? Bila makmum tak sempat habiskan Fatihah, dia dikira ada keuzuran. Bila makmum yang ada keuzuran, dia dibenarkan 3 rukun yang panjang. Ni lama sikit. 3 rukun yang panjang. Sebab dalam solat ada rukun pendek, ada rukun panjang. Rukun pendek, i'tidal dengan duduk antara 2 sujud. Itu dinamakan rukun pendek. Rukun pendek tak dikira. Yang dikira rukun panjang sahaja. Tulis itu. Kalau makmum yang ada keuzuran, tadi anda sebut yang tiada keuzuran. Makmum muafiq ada terbahagi bila 2. Makmum yang tiada keuzuran dibenarkan lambat 2 rukun sahaja. Yang tadi. Makmum yang tiada keuzuran dibenarkan lambat 2 rukun sahaja. Tak sebut panjang dan pendek. Faham tak? Tu rokok dengan i'tidal. I'tidal pun dikira walaupun dia pendek. Untuk makmum yang ada keuzuran, okey, tulis. Makmum yang kan bagi dia 2 tadi kan. Makmum yang ada keuzuran dibenarkan lambat 3 rukun. 3 rukun yang panjang, tulis. Makmum yang ada keuzuran, dibenarkan lambat 3 rukun yang panjang. Faham? Contoh. Makmum baca Fatihah. Macam tadi lah. Imam semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Okay. Makmum pun, ni imam nak berkena ni. Kita pun tak apa. Aku ada keuzuran. Aku ada masa yang panjang, iaitu 3 rukun yang panjang. Apa dia 3 rukun panjang? Mari kita kira tengok. Imam rokok. 1 dah. Imam rokok dah kira 1 rukun. Kita baca Fatihah lagi ni. Ni makmum tengah baca Fatihah lagi. Imam i'tidal. Tak kira. Sebab i'tidal tu pendek. Imam sujud. Masih Fatihah. Dah 2 lah. Imam duduk antara 2 sujud. Tak kira lagi. Tak kira juga. Sebab apa? Pendek. Masih Fatihah lagi. Ni makmum. Imam sujud yang kedua. Sekarang dah 3. Okey. Kita buat apa? Masih Fatihah. Jangan sampai imam tu bangun daripada sujud yang kedua. Bila imam bangun daripada sujud yang kedua, itu dah masuk rukun yang keempat. Bangun nak pergi mana? Bangun rakaat kedua ataupun bangun rakaat ketiga, tak kisahlah. Nak duduk ayat awal ke apa. Yang penting jangan bagi imam bangun daripada sujud yang kedua. Maksud tu dah habis 3 rukun yang panjang. Anta kena habiskan Fatihah sebelum imam bangun sujud yang kedua. Kena faham macam tu. Jadi set dalam kepala apa dia? Kalau aku muafiq yang ada keuzuran, ni ada keuzuran, jangan bagi imam, masa kita baca Fatihah adalah daripada imam rokok sampailah imam sujud yang kedua. Sebelum imam sujud yang kedua, anda kena rokok. Maksudnya bukan rokok macam tu je, kena habiskan Fatihah tu. Habiskan Fatihah sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua. Itu keadaan contoh yang ni lah. Misal yang ni. Kalau imam bangun je Allahu Akbar, anta masih Fatihah, maka batal sembahyang anta. Apa yang anda kena buat? Macam tadi juga. Kalau tak mau bagi batal sembahyang, apa dia? Mufaraqah ataupun terus sujud bersama imam. Kau takut imam tak bangun tiba-tiba kan, terus sujud bersama imam. Jadi anta terus ikut imam, nanti kena tambah lagi 1 rakaat. Ni faham? Ni masalahnya dia baca lambat sangat. Baca lambat. Dia ulang banyak kali Fatihah. Itu dia punya keuzuran Bukan, itu tanpa dia kira uzur. Bukan kan? Itu dikira tanpa uzur. Tu salah makmum. Baca jenis lambat ataupun dia lalai tu kan. Itu pun salah. Bila tak sempat, dia tu sujud bersama imam. Tak dapat rakaat. Naik pula rakaat kedua. Macam tu juga jadi. Kan kena tambah 100 rakaat tadi kan.
Rakaat kedua jadi balik. Terus dia sujud bersama imam. Tak batas sembahyang dia. Tapi kena tambah lagi satu rakaat. Jadi 2 rakaat lah kena tambah. Main rakaat ketiga sama, rakaat keempat sama. Last sekali imam beri salam, dia kena tambah lagi 4 rakaat. Ambil buat jemaah lain. Ataupun dia sembahyang seorang-seorang ke. Tapi tak apalah, dia dapat pahala jemaah juga kan. Boleh faham? Kalau faham sekali mengaji, belajar, kira hebat lah. Anak pun mengaji banyak kali pun faham. Benda ni kena apa? Bukan nak suruh praktik pergi jadi masbuk muafiq tu. Di sini nak sebut, anda lupa nak sebut semalam. Kalau siapa-siapa yang tengok anak sembahyang, imam dah sujud tapi anak masih baca Fatihah, itu tandanya anak mufaraqah daripada imam. Tengok Ustaz Adnan pun lambat sangat ni. Itu ada tak betul tu Fatihah tu. Anak tolak orang jadi imam tu, bukan semua nak ikut lah. Jadi nak bagi tahu di sini, sembahyang anak tengok 2-3 benda. Pertama sekali bacaan Fatihah, Bismillah. Baca Bismillahirrahmanirrahim, anak mufaraqah. Fatihah tak betul. Bismillahirrahmanirrahim, ha dengan ha pun tak boleh beza. Itu antara dah silap makhraj boleh batal sembahyang. Sebab tu Fatihah bukan bacaan surah. Kalau surah okey lagi. Sin dengan sad, siratul, tu batal. Ihdinas siratal mustaqim, qaf dengan kaf tak boleh beza juga. Itu 2-3 benda lah Fatihah. Sebab dulu anak pernah sembahyang, ada pelajar perasan lama lah, bukan baru ni, 4-5 tahun lepas. Dia habis main, dia kata, Ustaz mufaraqah. Kenapa pula kata anak mufaraqah? Nampak Ustaz lambat. Sebab dia tahu anak takkan lambat daripada imam. Kalau anak tak ada keuzuran, sebelum i'tidal anak akan rukuk sebelum imam nak sujud. Sebab 2 rukunnya kita dapat 2 rukun. Tapi kalau anak memang anak ada keuzuran yang imam tu cepat sangat apa, anak akan sebelum imam bangun daripada sujud, anak akan rukuk lah. Tapi kalau tengok tiap-tiap rakaat kedua, ketiga, keempat, Ustaz asyik lambat je ni kan, itu anak mufaraqah tu. Lepas tu tanya, macam mana yang kami Ustaz? Tak tahu kan, hantar dengar macam mana imam macam. Sebab anak dengar tak sah. Kita bukan terhukum kata tak sah, kita dengar banyak kali. Mungkin aku silap dengar, mungkin aku dengar tak betul lah, kita ikut lah. Sebab kita ada kemungkinan yang mungkin dia sah sembahyang. Faham? Dia nak main malam ni, nak tolak orang lain pula jadi imam. Standby. Hatta budak baru pun jangan duk ingat, tak apa, budak SPM je kena. Tak. Hak kecil-kecil pun nak tolak jadi imam. Saya masbuk baca solat, dah nak habis solat tu, lupa berapa rakaat. Masbuk nak buat apa? Apa ni? Saya masbuk, lepas tu solat dah nak habis. Lepas tu solat dah nak habis, solat tu lupa berapa rakaat. Masbuk nak buat apa? Anda tak faham? Ustaz, tolong terang. Ni penting soalan ni. Siapa yang tanya? Apa dia nak tanya? Macam mana? Anda masbuk. Okey, lepas tu? Anda ikut imam. Lepas tu? Berapa rakaat masbuk? Maksudnya, apa maksud berapa rakaat masbuk tu? Berapa rakaat yang tak sembahyang dengan imam tu? Tak ingat langsung. Anda sembahyang, lepas tu anda tak habis-habis sembahyang, anda tak ingat berapa. Dia kena mesti ada berapa paling kurang. Paling kurang yang anda ingat berapa? Takkan anda tak ada 1 rakaat pun tak? 1 rakaat pun tak ingat. Dia mesti ada. Okey, anda sembahyang apa? Sembahyang isyak. Habis sembahyang isyak tu, anda tak ingat berapa rakaat aku kena tambah ni. Berapa rakaat dah hantar sembahyang? Tak ingat. 1 rakaat ada tak? Tak ingat. 2? Mesti ada salah satu tu. Kalau tak ada langsung, kena tambah semua.
Dia kena ambil yang paling kurang. Kalau anda kata mungkin 2 atau 3, okey ambil 2. Tambah lagi 2. Kalau 3 atau 4, ambil 3 tambah lagi 1. Tak ingat langsung ni. Mungkin. Kalau anda yakin anda dapat rakaat tak? Saya ada dapat rakaat. Memang saya ada dapat rakaat, cuma saya tak ingat berapa rakaat saya dapat. Okey. 1. Anda kata ada dapat rakaat, maksudnya 1 confirm lah dapat rakaat. Sebab anda kata anda dapat, anda yakin anda rokok kan? Lepas tu maksudnya anda yakin anda dah dapat 1 rakaat. Sebab anda kata memang anda dapat rakaat, cuma tak ingat berapa rakaat. 2 ada 2 rakaat. Oh tadi untuk tahiyat awal saya sempat. Okey, okey dah dapat 2 rakaat. 2 ke 3? Kalau 2 dengan 3, antara syak 2 dengan 3, antara ambil 2, tambah lagi 2. Kalau sebenarnya syak kena ambil yang bawah. Ambil yang paling kurang. Tak ingat langsung Ustaz. Dapat rakaat tak? Dapat rakaat pun saya tak ingat dapat ke tak. Tambah yang 4 rakaat. Itu bukan antara main sembang kan. Antara tu bincang seorang-seorang diri anda tu. Masa tu tak boleh lama sangat. Lama sangat batas semayang. Batas semayang tu kalau tunggu lama, bukan masuk batas semayang tu, maksudnya tengok keadaan anda tunggu macam mana. Kalau anda terus bangun tambah, duk fikir sambil baca Fatihah, duk fikir kan. Buat keputusan cepat. Bukan batas semayang. Maksudnya jangan terlalu lama sebab nak buat apa lama ni. Kan? Kita kena buat cepat. Ada ataupun tidak keadaan yang membuatkan imam terbatas solatnya disebabkan makmum yang solat bersamanya. Ada atau tidak keadaan yang membuatkan imam terbatal solatnya disebabkan makmum yang solat bersamanya. Makmum punya sebab imam terbatal. Ada ke tak? Tak ingat lah. Ada. Tapi kemungkinan macam-macam ada lah. Kemungkinan macam-macam ada. Tapi yang secara khusus tu macam sembahyang Jumaat mungkin lah. Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat dia syarat dia 40 orang. Kan? Sembahyang 40 orang. Habis sembahyang. Cukup-cukup 40 orang. Seorang lagi ni memang ada sebut dalam kitab fiqh. Seorang lagi ni makmum tak habis sembahyang lagi, dia baca tahiyat panjang ni, dia baca doa, tak bagi salam lagi. Orang ni semua dah balik rumah lah. Ni contoh. Dia kata teka-teki batal orang sembahyang kat rumah disebabkan orang yang masih ada kat masjid. Nazakur. Faham? Orang dah habis sembahyang. Makmum cukup-cukup 40 orang. Syarat Jumaat 40 orang. Seorang ni, makmum ni tak habis sembahyang lagi. Dia baca tahiyat lagi. Tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibah. Orang lain dah habis sembahyang. Cuma cepatnya Ustaz, orang lain dah habis sembahyang balik rumah. Jenis tak baca doa lah. Contoh bagi salam terus balik. Kan? Balik habis bagi salam, imam pun hilang. Semua balik rumah lah. Duduk makan nasi kat rumah. Tiba-tiba hak yang makmum, hak yang tak habis sembahyang lagi, terkentut. Batal sembahyang dah. Bila terbatal sembahyang, tak cukup 40 orang sembahyang Jumaat tu. Batal semua. Bab Roman, semua balik sini balik, Jumaat terbatal. Itu boleh ada, memang ada sebut dalam kitab fiqh. Kalau yang lain yang wallahu alam, mana tak ingat. Tapi kalau sebab yang bukan spesifik ni, macam contoh makmum tu macam tadi dia lemparkan najis, kain yang kena najis kena orang lain batal. Dia terlemparkan imam yang batal lah. Ada seorang tu dia macam mana tak tahu nak cerita kat sini. Orang kampung anak tu dia sawan ni batal wudu. Bila batal wudu batal solat. Siapa kena sawan tengah solat batal solat dia. Kena keluar ambil wudu. Sebab dia dah hilang akal masa tu. Orang kampung anak tu dia sawan. Dia memang selalu jatuh tengah time sembahyang Jumaat. Kita akan nampak dia keluar dari masjid ambil wudu masuk balik sembahyang. Tapi hari tu dengar orang menjerit, bom jatuh. Ini bukan zauk tengah sembahyang imam baca memang ada. Ada tu kat dalam sawah ada ustaz-ustaz macam tu tengah sembahyang menjerit jatuh sebab terlalu hayati imam baca tu, memang ada di Abi Umar punya bacaan. Ini memang sawan lah. Jatuh. Tapi selalunya dia tak akan keluar ambil wudu sebab dia tak akan sedar lagi. Bukan sawan terus sedar cepat kan. Hari tu bukan dia yang keluar ambil wudu, orang lain, pakcik lain. Anak pun masa tu anak kecil lagi, anak kata pakcik ni pun kena sawan juga kah dia ambil wudu. Habis sembahyang pergi tanya-tanya, kenapa pakcik ambil wudu?
Rupanya yang sawan tu duduk depan dia. Jatuh depan dia, dia terkejut. Yang pakcik yang belakang ni terkentut. Dia terkentut sebab terkejut. Orang depan tu mungkin dia tengah menahan ke apa kan. Dari hujung-hujung. Jadi kena terkejut pula orang tu menjerit, dia pun okey. Masa orang lain yang buat salah, orang lain yang batal, dia pun batal sekali. Mungkinlah kalau dia jatuh ke depan kena imam terkejut. Mungkinlah. Ustaz, apa nak buat kalau terlepas rukun qauli, takbir atau baca tapi tak dengar di telinga? Oh, dah lepas dah. Rukun qauli dah lepas. Takbir untuk ihram tak boleh. Takbir untuk ihram, rukun qauli ni macam takbir dengan salam, dia tak boleh nak dia sensitif sikit. Kalau takbir tak sah, sembahyang tak sah. Dia bukan nak boleh patah-patah balik takbir. Kalau Fatihah anta baca tak dengar, anta boleh ulang balik. Anta boleh ulang balik rukun tu. Fatihah, baca Fatihah tak didengar oleh telinga, anta perasan aku baca tak dengar, anta ulang balik bacaan tu. Cuma anda tak pasti kalau dah masuk rukun, masuk rakaat lain. Yang zahirnya kalau dah masuk rakaat lain, baru teringat dari rakaat tadi aku tak baca tak dengar telinga sendiri. Yang tu kena tambah satu rakaat lagi sebab ada rukun yang tak lengkap. Tapi kalau takbir, sebab syak pada takbir boleh batalkan solat. Contohnya anta semayang, tengah-tengah semayang, tadi takbir aku betul ke tak? Aku takbir tadi, syak pada takbir boleh batal solat kalau syak pada takbir. Okey, yang kedua mabuk. Contohkan ustaz, kalau kita tak sempat nak baca Al-Fatihah, adakah kita kena bangun untuk ganti rakaat? Ni mabuk. Contohkan ustaz, kalau kita tak sempat nak baca Al-Fatihah, adakah kita kena bangun untuk ganti rakaat yang kita lambat baca Al-Fatihah? Apa kaitan dengan mabuk? Masbuk kot. Masbuk. Macam mana jadi mabuk pula? Masbuk, kalau mabuk batal lah semayang, tak payah nak tanya lah. Masbuk. Contohkan ustaz, kalau kita tak sempat baca Fatihah, adakah kita kena bangun untuk ganti rakaat yang kita lambat baca Fatihah? Itulah, tak sempat baca Fatihah tu sebab apa? Anta masbuk kan muafiq. Kalau anta masbuk, anta terus rukuk, anta tak sempat tadi kan, terus rukuk, anta dapat rakaat. Yang penting anta dapat rakaat, rukuk bersama imam, tumakninah. Kalau tak sempat tumakninah bersama imam, anta tak dapat rakaat tu. Yang muafiq ni dia kata tak sempat baca Fatihah, kita kena bangun untuk ganti rakaat. Ni dia soalan terlalu umum. Anta sembahyang seorang diri ke anta sembahyang ikut imam? Kalau anta sembahyang seorang diri, memang anta kena patah balik. Tapi sebab dia kata tak sempat, maksudnya dia makmum lah kan. Makmum dia tak boleh patah balik, dia kena ikut imam. Anda tak faham soalan ni? Siapa dia tanya? Soalan siapa? Cuba terangkan. Siapa dia? Omar? Cepat nak tahu soalan, nanti tak terjawab ni. Tak payahlah malu. Kalau ada soalan live, ada tengok soalan live ada. Cepat. Soalan siapa? Tak nak ngaku, payah. Malu sangat. Anak sepatutnya tak terima soalan bertulis ni sebab kita lelaki, orang perempuan boleh tulis. Tapi dah sebab malu kan. Apa? Tak nampak. Ada tak ni soalan ni? Berantak nak sekolah ni. Bagus Ustaz, kalau ada penyakit was-was, adakah dikira dalam uzur ataupun tanpa uzur? Was-was ni asal tak, bukan keuzuran ya. Was-was ni dia ada peringkat dia juga. Bukan peringkat apa. Was-was yang berasas kan, was-was yang tak berasas. Kalau was-was yang jenis dia tu penyakit, itu tak dikira keuzuran. Tapi kalau macam bacaan itu dia syak, macam bacaan tu tak betul ni, memang betul bacaan dia tak betul, jadi dia nak ulang balik tak betul juga, ulang balik sebutan tu masih tak kena, itu dikira uzur lah. Tapi yang lain jenis dah baca betul pun, macam ambil wudu dah basah dah pun, basah baju pun basah habis lah, basah ke tak itu memang penyakit tu, kena tampak sekali tu. Assalam Ustaz, assalam pun tak. Okay. Imam tengah baca Al-Fatihah, contoh solat yang tak perlu baca dengan kuat, siriyah. Lepas tu ada orang masuk masjid, surau, musalla,
cakap Allahu Akbar kuat-kuat, dan makmum pun rokok ikut takbir orang yang baru masuk tadi. Tapi imam tak sebut pun Allahu Akbar, apa nak buat? Daripada Muhammad Aqib. Ni baguslah, tulis nama. Yang tadi ni, tak datang ke aku kat adik dia. Tapi yang ni kalau dia tanya tadi, kalau tak sempat nak baca Fatihah, adakah kena bangun untuk ganti rakaat yang kita lambat baca Fatihah tu? Dia tak kena bangun, dia tak boleh bangun. Kalau dia makmum, dia tak boleh bangun. Dia semayang, tiba-tiba dengar orang takbir. Dia pun ingat imam dah takbir, dia pun rokok lah. Tengok imam tak rokok pun. Itu tak sengaja lah. Dia kira tak sengaja. Lepas tu, kalau dia masa dia rokok tu, dia perasan kata imam tak rokok lagi, nak buat macam mana? Ataupun dia perasan kata dia tengah rokok, imam baru rokok. Tunggu je lah. Jangan nak patah balik. Tunggu masa tu. Kalau dia perasan tu, imam baru nak rokok. Sebab entah dah rokok, tak sengaja. Tak sengaja tu tak ada masalah. Kita kan tak perasan suruh untuk imam macam mana. Apa hukum guna barang yang tidak mempunyai tuan dan kita tahu barang itu dah lama? Ini soalan tak ada kaitan dengan solat. Tapi apa hukum barang yang tidak mempunyai tuan? Barang yang tidak mempunyai tuan, dia kira barang yang soalan Aqib tadi kita perincikan lagi lepas ni, sebab dia banyak soalan di situ. Adakah dia kena patah balik? Kalau patah balik, adakah dia kena rokok sekali lagi? Tu nak tak ingat. Abang nak siap. Saya kata nak jawab tak ni pula, tak betul pula. Barang yang tidak ada tuan, kena cari tuan dia dulu. Dipanggil barang hilang. Barang yang dijumpai, kena cari tuan dia dulu. Cari tuan dia dulu pula, tengok tempat tu hilang kat mana, benda tu hilang kat mana. Kalau ada masjid dekat tu, buat pengumuman dekat pintu masjid. Dia ada tu, tengok dalam Yaqutun Nafis, kitab Yaqutun Nafis, dia ada perincian dia, barang hilang, barang jenis ni, barang apa banyak, barang jenis tahan lama, barang yang tak tahan lama. Kalau barang tak tahan lama, contoh makanan, dia jumpa makanan, dia buat pengumuman. Makanan pula jenis cepat rosak, buat pengumuman, tak ada orang mengaku, dia boleh makan. Tapi nanti kalau ada orang datang minta tuntut balik, dia kena bayar balik. Sama barang yang tahan lama, itu kena buat lagi lama pengumuman. Barang siapa hilang ni, disebutlah sifat barang tu macam mana. Ataupun dia hanya sebut, dia ada benda tertentu kena sebut sifat, ada benda tertentu tak boleh sebut sifat. Kalau sebut sifat nanti orang menipu. Contoh, anda jumpa dekat surau jam. Siapa hilang jam warna silver, burush, scan, anda sebut, nanti orang main bak, saya hilang jam silver, burush, bagi ke dia, wahai bukan jam dia pun. Lepas tu nampak macam mana, siapa hilang jam? Datang tutup dengan saya, dia tanya, jam apa awak hilang? Jam warna emas. Bukan. Silap. Jam warna sekian-sekian. Kita tanya dia, bukan dia tanya kita yang tanya dia. Sebab nak tahu jam yang kau hilang tu, jam sifat macam mana. Kalau kenal dengan sifat yang sama, tu maksudnya betul lah, bagi lah dia. Janganlah cerita set-set furniture, sifat dia sekian-sekian jam, sekarang dah pukul berapa, gini. Salah macam tu. Memang buat pengumuman sampai dah jumpa. Kalau tak jumpa, dah habis tempoh yang ditetapkan, tempoh tu anda tak ingat, kena tengok kitab balik. Barulah dia boleh memiliki, dengan syarat kalau benda tu dah habis guna ataupun dah rosak masa dia guna semua, dia kena ganti balik kalau orang tu datang semula nanti tuntut. Faham? Sebab tu benda yang hilang, benda yang jatuh, pertama sekali, siapa dia yang bertanggungjawab nak buat pengumuman tu? Orang yang pegang. Anda nak buat duit sini jatuh, anda pegang. Duit siapa? Habis anda yang kena bercari siapa dia. Sebab tu kalau ditaring tu, duit tu 1 rial ke berapa rial jatuh tu, tak ada siapa bercara. Sebab apa? Ambil hang kena tanggungjawab, hang kena bercari. Ambil tak balik, tak boleh dah, dah pegang. Kena bercari siapa dia. Jadi tanggungjawab kita nak pada banyak kerja kita nak buat, nak bercari pula duit siapa kan. Tamam, wallahu alam. Macam tu.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كتر وثب وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتديك ولا فعل كرما وارزق كل حلال دائما وأخلاتك يا علماء نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا واسعنا كل شيء وأقرأ برضا منك العيا واقضي عنا ربنا كل دي قبل أن تأتينا رسول المن واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى ما إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه في ليلة شفاء وعلى آلك رب شرفا وعلى ساب الوساب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سوى ولا تجعلنا مما خلف أمرك وعساك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تسل لكل حوبة واستر لنا عورتي وأغفر واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سوء آمين يا ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل سول بالمصطفى رسوله نحظى بكل سول بالمصطفى رسوله نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تشتي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة ربنا على خلقه ورضا نفسه وجلت عرشه بلاد كلماته